Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kita akan bincangkan jawapan soalan sejarah yang telah cikgu berikan pada minggu lepas, iaitu merupakan soalan esei berkaitan dengan kerajaan agraria dan kerajaan maritim, iaitu merupakan salah satu topik yang kita perlu fokus untuk SPM bagi tahun 2020. Ini merupakan gambar yang cikgu berikan sebagai panduan untuk semua murid menjawab soalan yang cikgu berikan. Namun berdasarkan jawapan-jawapan yang dihantarkan kepada cikgu, ada juga yang menjawab berdasarkan sepenuhnya pada gambar, ada juga yang menggunakan gambar ini dan buku teks ya untuk menghasilkan jawapan. Jadi satu usaha yang bagus ya. Selain daripada menggunakan gambar ni, kita berusaha lagi mencari maklumat dan menambah pengetahuan kita, mengukuhkan lagi kefahaman kita tentang topik ini. Ini merupakan soalan yang cikgu bekalkan kepada anda semua pada minggu yang lepas. Jadi kalau kita tengok sebenarnya soalan ini agak peruntukan markanya agak sedikit ya. Kenapa cikgu bagi yang agak sedikit begini? Sebab cikgu mau mengelakkan kamu daripada terbeban dengan tugasan yang cikgu berikan di samping dengan tugasan-tugasan online dan sebagainya dari pihak sekolah ya. Jadi cikgu berharap anda faham ya. Jadi sebab apa? Biasanya kalau soalan esei itu markanya antara 6 hingga 8 markah. Jadi apapun yang cikgu harapkan, tulislah jawapan esei itu berdasarkan peruntukan markah. Kita lihat soalan yang pertama dan jawapan yang pertama ya. Contoh jawapan yang pertama dari rakan kamu yang telah menghantar kepada cikgu. Soalan berbunyi, berikan konsep kerajaan agraria ya. Jadi kalau konsep kerajaan agraria kita lihat menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan pertanian, peternakan dan pemungutan hasil sungai atau hasil hutan. Okey, di sini calon ini murid ini dapat 1 markah. Selain itu, kerajaan agraria juga terletak di kawasan pertanian yang subur seperti ataupun di kawasan lembah sungai. Jadi di sini dia dapat 3 markah, tapi peruntukan markah hanya 2, jadi maksimum 2 markah. Seterusnya kita pergi kepada soalan yang kedua, berikan konsep kerajaan maritim. Kerajaan maritim menjalankan kegiatan ekonomi yang berasaskan perdagangan dan kelautan. Tambahan pula ia juga berfungsi sebagai pelabuhan. Okey, jadi di sini sebenarnya 2 ayat ini hanya 1 markah. Seterusnya kita sambung. Selain itu, kerajaan maritim juga terletak berhampiran dengan pesisir pantai. Dapat lagi 1 markah. Jadi ada 2 markah di sini. Jadi jawapan untuk ini murid ini berjaya dapat 2 markah. Beralih kita kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang berbunyi jelaskan kegiatan masyarakat agraria. Boleh jadi juga soalan berbunyi jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria. Jadi mempunyai maksud yang sama. Jadi peruntukan markah untuk soalan ini 4 markah. Jadi kita lihat jawapan murid ini respon kata kunci dan juga menjawab dalam bentuk esei serta menggunakan penanda wacana ya untuk menghubungkan antara satu ayat dengan satu ayat. Jadi kita tengok markah dia, kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh masyarakat kerajaan agraria ialah menanam tanaman sampingan ya, tanaman sampingan 1 markah di sini. Kemudian dia bagi contoh seperti jagung, pisang dan sayuran. Hanya 1 contoh diberikan markah ya. Selain itu, masyarakat agraria juga menjalankan kegiatan penanaman ya, penanaman padi ya. Dapat 1 markah, contohnya padi huma. Di samping itu, masyarakat agraria juga mengumpul hasil hutan ya, Dia bagi contoh lagi seperti kayu gaharu dan kapur barus ya. Seterusnya mereka juga menghasilkan rempah. Dapat 1 markah seperti cengkeh dan lada hitam. Selain itu, mereka juga menternak haiwan. Menternak dapat lagi 1 markah seperti lembu, kerbau dan ayam ya. Jadi calon ini, murid ini dapat 1 markah sini, 1 markah sini, 1 markah lagi, 1 markah di sini, 2 markah, 1 markah, 1 markah, 2 markah ya. Jadi semuanya adalah 10 markah, tapi maksimum hanya 4 markah. Soalan yang berikutnya yaitu jelaskan kegiatan masyarakat maritim ataupun jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat maritim 4 markah. Jadi kita tengok jawapan murid ini 1 esei yang lengkap menggunakan penanda wacana yang memperlihatkan kesinambungan antara 1 ayat dengan 1 ayat. Jadi kita lihat berapa markah yang diperoleh oleh murid ini.
Antara kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh kerajaan maritim ialah menangkap ikan dan memungut hasil laut. Jadi di sini dapat contoh ikan tu memungut hasil laut tu dia punya fakta. Tambahan pula ada di antara pertempatan ini merupakan kawasan pengeluar biji logam. Maksudnya logam lah ya. Fakta di sini seperti dia bagi contoh emas dan timah, dapat lagi contoh di sini hanya satu contoh diberikan. Kemudian selain itu mereka juga menjalankan kegiatan perdagangan dengan memasarkan hasil yang melebihi keperluan. Perdagangan 1 marka, memasarkan dapat lagi huraian ya, dapat lagi 1 marka. Di samping itu, perkembangan kegiatan perdagangan menjadikan kawasan tersebut pelabuhan ya. Okey, pelabuhan dapat lagi 1 marka. Pelabuhan pembekal yang terdiri daripada 3 kategori, iaitu pelabuhan pembekal, pelabuhan kerajaan dan juga pelabuhan interport. Ini tiada kaitannya, jadi cikgu bagi saja di pelabuhan ya. Jadi marka dia di jadi yang hujung tu ada perkataan pelabuhan, cikgu bagi ulangan lah ya. Jadi marka murid ini di sini 2, di sini ada 2, kemudian berikutnya pun 2, yang seterusnya 1 marka. Jadi semua ada 7. Jadi maksimum murid ini dapat 4 marka ya, memang bagus. Kita lihat pula contoh jawapan dari murid yang berikutnya. Okey, jawapan yang pertama, jelaskan konsep kerajaan agraria. Jawapannya, konsep kerajaan agraria ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan pertanian, peternakan dan pemungutan hasil hutan dan sungai. Okey, di sini 1 marka sahaja. Jadi sepatutnya ditambah lagi dengan memberikan jawapan yang berkaitan dengan di mana lokasi kerajaan agraria tersebut ya. Jadi hanya 1 marka. Kemudian soalan yang kedua, konsep kerajaan maritim. Konsep kerajaan maritim ialah kerajaan yang menjalankan kegiatan ekonomi berasaskan perdagangan dan kelautan serta berfungsi sebagai pelabuhan. Jadi ini juga 1 marka. Sama seperti kerajaan agraria tadi, perlu juga jalan ini memberikan di mana lokasi kerajaan maritim tersebut. Jadi di sini juga 1 marka. Kita beralih kepada soalan yang seterusnya, iaitu jelaskan kegiatan masyarakat agraria ataupun jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat agraria, 4 marka. Jadi kita lihat jawapan murid ini, kegiatan ekonomi masyarakat agraria ialah menanam padi ya. Padi itu cikgu bagi 1 marka di sawah di lembah sungai. Okey, sebenarnya padi ini ada 2 jenis ya, padi sawah, padi bukit. Jadi sawah tu cikgu kira sebagai contoh, cikgu bagi 1 marka. Sepatutnya selepas perkataan di lembah sungai itu nokta ya, jadi murid kena memulakan ayat yang baru. Tapi di sini dia menggunakan koma. Jadi kalau boleh elakkan penggunaan koma tersebut. Okey, jadi jawapan murid menanam tanaman sampingan di sini sepatutnya ada marka, tapi cikgu hanya bagi setengah sebab ayat tidak lengkap. Sepatutnya murid memulakan selain itu mereka juga menanam tanaman sampingan seperti jagung ya. Jadi sini cikgu bagi marka untuk contoh ya. Okey, kita tengok ayat yang berikutnya. Selain itu, masyarakat agraria juga menghasilkan beberapa jenis rempah, dapat 1 marka, contohnya cengkeh dan lada hitam. Jadi cikgu bagi untuk contoh yang pertama ya, sebab memang 1 contoh saja diberi marka ya. Di samping itu, masyarakat agraria juga mencari sarang burung, juga dapat 1 marka sebagai tujuan perdagangan. Di sini pun sepatutnya murid ini buat nokta sudah. Okey, ataupun bagi contoh yang berkaitan dengan fakta huraian ini. Okey, tetapi dia terus sambung kepada fakta yang berikutnya ya. Jadi fakta yang berikutnya menangkap ikan di sawah tu cikgu hanya bagi setengah marka ya. Okey, seterusnya masyarakat agraria menternak binatang, dapat marka seperti lembu, kerbau dan ayam. Jadi contoh yang pertama dapat marka. Mereka juga mengumpul hasil hutan, dapat 1 marka seperti kayu gaharu, kapur barus dan gading. Dapat marka di kayu gaharu, iaitu contoh yang pertama. Ya, walaupun ada sedikit-sedikit kesilapan, tidak masalah, masih ada ruang untuk memperbaiki. Tapi pada masa yang sama, murid ini masih memperolehi marka yang banyak. Ya, contohnya di sini 2 marka, 1,5 marka, 1 marka, ya 1 marka, 1 marka, 2 marka. Okey, di sini juga yang tadi 1,5 marka, di sini 2 marka, di sini 1 marka, 1 marka. Jadi semuanya ada 12 marka dan maksimum adalah 4 marka. Seterusnya, jelaskan kegiatan masyarakat maritim ataupun jelaskan kegiatan ekonomi masyarakat maritim, 4 marka. Jadi kita tengok jawapan murid ini. Kegiatan ekonomi masyarakat maritim ialah menangkap ikan dan memungut hasil laut pada peringkat awal. Jadi di sini ikan itu sebenarnya contoh ya daripada memungut hasil laut. Jadi di sini dapat 2 marka.
Kemudian menjadi perkampungan nelayan, yang ini tidak ada kaitan. Selain itu, masyarakat maritim mendagangkan hasil lebihan yang dikumpul, ya, sehingga menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan. Jadi di sini dia dapat 1 markah mendagangkan, lebihan hasil. Tapi di sini yang pelabuhan ni cikgu hanya bagi separuh markah. Sepatutnya pelabuhan tu dia mesti mulakan dengan ayat yang baru, ya. Jadi di sini setengah markah. Contoh pelabuhan ini telah disinggahi pedagang untuk mendapatkan barangan seperti emas, ya. Di sini dapat markah 1 contoh. Kemudian seterusnya, masyarakat maritim terkenal sebagai pelaut dan mampu belayar kerana kemahiran membuat kapal. Di sini ada markah, ya, membuat perahu dan kapal layar, ya, dapat 1 markah. Jadi di sini dapat 2 markah. Di sini 1 markah, di sini setengah markah, 1 markah, seterusnya 1 markah. Jadi semuanya ada 5,5 markah. Jadi maksimum murid ini dapat 4 markah. Jadi masih lagi satu jawapan yang masih memenuhi peruntukan markah, ya. Jadi tahniah kepada dua-dua murid yang sudah terpilih ini. Terima kasih atas sokongan anda terhadap perkongsian kita, ya. Dengan itu cikgu akhiri dengan setakat itu usaha anda, maka setakat itulah kejayaan anda. Maka berusahalah bersungguh-sungguh, semoga kejayaan anda setimpal dengan usaha yang anda peroleh. Sekian dan terima kasih.